Ya, selamat memulakan tempoh berkempen bagi semua calon pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15 di 6 negeri kesemuanya. 245 Dewan Undangan Negeri dipertandingkan, 41 calon bebas, 70 calon wanita dan 180 kerusi mempertandingkan 1 lawan 1. Itu antara rangkuman dan juga mungkin imbasan apa yang berlaku pada pagi tadi untuk penamaan calon yang berlangsung di 6 negeri dan juga di 245 Dewan Undangan Negeri. Selangor yang paling banyak donnya iaitu 56 Dewan Undangan Negeri. Jadi pada malam ini kita akan membawa gambaran dan juga apakah mungkin analisis semasa berkenaan tentang penamaan calon yang berlaku pada pagi tadi dan juga apakah mungkin pengharapan untuk kita melihat dalam tempoh 2 minggu ini ataupun dalam sehingga 12 Ogos 2023. InsyaAllah kita akan menyaksikan suatu tempoh kempen yang lebih adil dan juga berdemokrasi dan juga menjunjung prinsip demokrasi khususnya. Malam ini saya amat berbesar hati kerana bersama dengan panelis yang bukan calang-calang dan juga kita amat berbesar hati dengan kesudian kesemua panelis kita pada malam ini. Bersama dengan saya Dr. G. Manimaran, penulis buku ini dia kita bawakan dan ini menjadi sumber rujukan saya pilihan raya demokrasi di Malaysia, dan juga Dr. G juga seorang analisis politik. Apa khabar Doktor? Baik, terima kasih kerana membawa sama buku ni. Ini senantiasa kita jadikan rujukan. Jadi bahan rujukan. Banyak conteng-conteng semua tu. Buku ni untuk semua orang. Depan ni dia akan banyak lagi diconteng. Tapi apa pun, terima kasih kerana berkongsikan ilmu dan juga fakta-fakta yang menarik berkenaan tentang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri dan juga khususnya pilihan raya pada sebelum ini. Juga bersama dengan kita Profesor Dr. Azizuddin Mohamad Sani, Profesor Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Apa khabar Prof? Baik, terima kasih bersama kami. Hangat di Kedah, sehangat cuaca ni di sana. Hangat. Tapi hujan pagi tadi. Oh, hujan pagi tadi. Alhamdulillah dia memberi sedikit kelegaan ya. Keseimbangan kepada kehangatan suasana dan juga atmosfera tersebut. Juga bersama dengan kita Tuan Khairul Arifin Munir, Pengurus Kanan Pendidikan Institut Darul Ihsan. Apa khabar? Terima kasih bersama kami. Selangor juga hangat. Kita tak tahu bagaimanakah jangkaan dan juga bagaimanakah dapatan yang akan diberikan oleh pihak Institut Darul Ihsan, tapi hangat dan panas. Dia ada dua konotasi itu, hangat dan panas. Panas itu mungkin banyak faktor lain yang akan menyumbang kepadanya. Tapi itulah dia, banyak dapatan dan juga jelmaan pandangan yang dihasilkan oleh Institut Darul Ihsan. InsyaAllah kita akan bersama dengan Tuan Khairul seketika nanti. Doktor, bermula dengan konsep demokrasi seperti mana kita membawakan pada malam ini, menagih mandat rakyat. Dalam buku ini juga Doktor menulis berkenaan tentang isu-isu teknikal, proses dan juga prosedur pilihan raya, khususnya dari segi penamaan calon, tempoh berkempen dan sebagainya. Cuma apabila kita bercakap berkenaan tentang isu-isu yang perlu dipatuhi oleh calon-calon pilihan raya, parti juga khususnya, apa kita melihat ada penambahbaikan dari semasa ke semasa berbanding kepada pilihan raya umum tempoh hari dari segi kelancaran dan juga kepatuhan calon dan juga parti terhadap aspek teknikal dan peraturan-peraturan pilihan raya, Doktor. Saya rasa kalau kita melihat tempoh 10 bulan lepas selepas pilihan raya umum yang lepas. Dari segi kempen, SOP kempen, saya rasa tak banyak berubah. Cara berkempen semua masih sama, SOP masih sama. Tetapi apa yang penting ialah SOP itu peraturan yang sedia tak ketat, tak mengekang calon-calon untuk berkempen. Tapi apa yang penting adalah bagaimana mereka membawa isu-isu yang berkaitan, yang rakyat, isu yang perlu dibawa. Kempen ini pelarian bermaksud kempen bermaksud mereka nak mempromosikan, menjual apa dipanggil, apa mereka nak. Dulu orang panggil sebagai manifesto, lepas tu jadi tawaran dan janji. Saya melihat perkara tersebut, tapi SOP-nya masih sama. Apa yang penting ialah dalam ruang lingkup yang ada, yang kebebasan itu masih wujud. Cuma hari ini IGP, Tan Sri IGP ada mengatakan bahawa semua ceramah walkabout, termasuk walkabout, perlu mendapatkan dipanggil permit kelulusan daripada, dan akan diberikan, apa yang kita berharap ialah pihak berkuasa akan menyediakan kemudahan facilitating, menyediakan pemudah cara untuk menyediakan kempen. Tapi dari satu sebelah sana, parti-parti perlu membawa isu-isu berkempen dengan cara-cara lebih berhemat. Kita nampak apa yang berlaku 10 bulan lepas. Walaupun lepas PRU Parlimen kita melihat akan ada kestabilan. Tapi kalau benda itu kita tak capai 100% keperluan tersebut. Isu panas, masih banyak isu panas timbul. Apa kayu ukur ketidakstabilan? Kestabilan itu bermaksud kita melihat ada usaha apa dipanggil kritik, tuding mensalahkan satu sama lain. Benda itu akan bagi saya melihat
dua perkara. Satu, menakutkan pihak luar yang ekonomi dari sudut ekonomi. Satu lagi, saya melihat persepsi tentang bahawa negara kita dari segi masih tak stabil. Ya. Benda tu. So kita melihat kempen patut lebih berhemat, lebih bersopan, lebih berharmoni. Pilihan raya ini sementara. Ya. Bagi saya, hasil pilihan raya membentuk kerajaan sementara. Yang penting ialah kesejahteraan negara dan kesejahteraan rakyat. Itu penting. Bagaimana kita nak membawa benda itu ke depan. Ya. Hari ini dulu orang kata kerajaan berubah. Ada kaki tangan kerajaan, agensi kerajaan, contoh pentadbiran. Government of the day. Gitu. Tapi government of the day akan berubah lepas 45 tahun. Ya. Adakah kita nak menggadaikan kestabilan negara, itu saja saya maksud. I mean, besok ada kerajaan baru. Ya. Kita dah satu peringkat kita menjadi semakin matang, demokrasi semakin mantap. Bagi saya, apa yang berlaku perubahan kerajaan semua itu memantapkan kita, memantapkan amalan demokrasi. Ya. Kita juga semakin terbuka mungkin. Kita terbuka. Saya rasa kita semakin terbuka. Okey. Cuma saya rasa dalam keterbukaan, proses keterbukaan itu kita ada gap, jurang-jurang yang perlu kita isi dengan pendidikan, literasi, pilihan raya dan politik. Ini isu penting juga, bercakap berkenaan literasi, kesedaran berkenaan proses pilihan raya yang adil dan juga tersusun serta berdisiplin. Akta Kesalahan Pilihan Raya amat jelas dalam Peraturan 9 menyatakan bahawasanya perjamuan itu tidak dibenarkan. Ini banyak pemerhati dan penganalisis melihat isu perjamuan ini masih berlaku. Dia berada pada suatu grey area ataupun ruang kelabu, sama ada perjamuan ini sebenarnya dibenarkan dan apa bentuk perjamuan yang dibolehkan untuk diadakan oleh parti. Malah beberapa hari sebelum ini juga Ketua Pesuruhjaya SPRM menyatakan memberikan wang tambang untuk pulang mengundi juga akan diberikan suatu perhatian oleh SPRM kerana itu mungkin akan berlakunya kesalahan-kesalahan dalam aspek pilihan raya. Jadi pematuhan ini bukan sahaja kepada kesedaran tentang hak mengundi, tetapi peraturan-peraturan pilihan raya. Apa kita sebenarnya mengangkat dan juga sedar akan perkara-perkara yang digazet dan diwartakan ini. Ya, itu sangat penting sebab dalam buku itu saya ada sebut hak dan tanggungjawab setiap pengundi. Ya. Hak dan tanggungjawab. Dulu kita kata hak peranan dan wakil rakyat, satu aspek. Satu lagi aspek lah hak kita. Apa hak kita? Ya. Adakah kita ada hak? Setiap pengundi yang berdaftarkan secara automatik, mereka semua ada hak untuk mengundi. Setiap mereka perlu akan dapat satu undi kalau melibatkan parlimen, kalau ada dua untuk kertas undi. Itu hak mereka. Mereka tidak boleh alang. Dan satu lagi, tanggungjawab kita. Ya. Tanggungjawab kita jangan menjual undi. Kalau kita menjual undi bermaksud kita menjual hak kita. Kita boleh dimanipulasi oleh pihak yang memberi kita duit. Mereka kata, oh kamu undi, kamu dapat duit, saya dah bayar RM300, RM200. Ya. Tidak. So kita kena ada apa dipanggil hak mengundi dan tanggungjawab. Ya. Sebab tu dalam pilihan raya yang lepas semua kita SPR kata membuat satu undang-undang peraturan baru SOP tidak boleh membawa dipanggil handphone. Sebab dia yang mengambil gambar dan kata ini saya dah undi untuk sisi ini atau kata boleh bagi saya duit. Ya. Kita menjual rahsia. Kita menjual. Satu lagi rahsia, satu lagi menjual maruah kita. Okey. Apakah maruah kita sebagai seorang pengundi? Sebab tu dalam demokrasi ada 4 komponen. Satu, mengundi pada hari pilihan raya. Selepas mengundi, kita ada hak untuk bertanya adakah manifesto yang dijanjikan, yang dikemukakan, dibentangkan, dipenuhi. Besok kalau kita tanya, kalau dia ambil duit, contohlah, kalau dia ambil, ada pengundi mengambil dia, besok dia pergi jumpa wakil rakyat. Kata dia punya tawaran janji tak ditunaikan, saya dah bagi kamu duit, mengapa kamu nak datang jumpa saya? So kita nak jadi masyarakat, bukan sahaja ahli dan calon parti yang berhemah. Kita pun perlukan pengundi yang berhemah yang boleh mempertahankan maruah mereka. Setiap undi itu mereka jangan jual. Walaupun ada orang tawarkan, jangan. Itu yang kata demokrasi, satu komponen lah. Kita kena penyertaan undi, mengundi dan lepas tu tanya adakah apa yang dijanjikan telah dilaksanakan. Saya ambil kesejahteraan saya. Apa wakil rakyat ataupun parti berkenaan yang membawa kata laksanakan. Cuba kita kaji balik. Saya rasa ada banyak kajian pernah dibuat. Tak ramai, tak lebih daripada 20% pengundi yang betul-betul membaca dan memahami apa tu manifesto. Itu isunya apabila demokrasi itu diperdagangkan dan kita pernah terdengar manifesto itu bukan kitab suci.
tetapi mungkin manifesto itu dianggap sebagai janji. Kalaulah sekiranya pada masa-masa hadapan manifesto itu boleh dijadikan legally binding. Itu kata kita nak kena sucikan, kita sucikan benda tu. Why? Ada beberapa negara demokrasi yang mengamalkan sistem yang sama macam kita. Mereka kita sucikan benda tu. Kalau nak buat manifesto, nak buat janji, SPR mereka ataupun pengurus pilihan raya mereka akan kata adakah ini realistik untuk dilaksanakan. Bermaksud rakyat kena tanya lepas 4-5 tahun tanya janji ini boleh mengapa tak boleh laksanakan. Bukan saja kitab suci tetapi dari segi undang-undang yang perlu dikuatkuasakan. Saya kata kita sucikan dalam bentuk dokumen legally binding. Jadi baik, terima kasih Dr. G. Prof Azizuddin sebelum kita beralih kepada isu di peringkat setempat ataupun di negeri secara spesifik. Pada pagi tadi doktor juga berkesempatan bersama kami menjawab beberapa persoalan dan doktor menegaskan berkenaan isu-isu kebajikan rakyat ini sebenarnya menjadi tumpuan kerana pada ketika keadaan ekonomi di peringkat global yang memberi impak kepada ekonomi di peringkat lokal ataupun tempatan, sudah pasti rakyat menilai kepimpinan manakah yang boleh menawarkan isu-isu berkenaan tentang kos sara hidup, isu kebajikan rakyat dan juga mungkin isu cash handout ataupun bantuan tunai yang lebih tersusun dan juga terarah. Jadi ini mungkin membawa kita kepada satu pandangan apakah apa yang dilakukan di peringkat persekutuan boleh diterjemahkan kepada kecenderungan pengundian di peringkat kerajaan negeri ataupun dua negeri. Saya mungkin nak menyambung juga dengan tentang manifesto. Soalan ini ada kaitan juga dengan manifesto kan, sebab manifesto ni apa yang ditawarkan kan, walaupun matlamat mungkin kalau buatkan jadi satu bentuk undang-undang legally binding tu mungkin satu yang boleh difikirkan kan, tapi biasanya manifesto ni ditawarkan dan rakyat akan menilai sejauh mana tawaran tersebut boleh dilaksanakan atau tidak kan. Tapi dalam konteks sini memang faktor kalau kita tanya, macam saya pun ada buat survey yang secara langsung dengan rakyat sekarang kan. Memang pertama yang saya nampak menarik bila soalan ditanyakan sama ada kamu nak memilih parti ke, calon ke ataupun manifesto. Kalau pilihan raya sebelum ni banyak mengatakan bahawa mereka akan pilih pertama parti, yang keduanya calon. Manifesto yang ketiga kan. Tapi kali ini nampak manifesto pilihan kedua kan. Dan persentage tu agak dekat macam ada satu kajian yang saya buat di Kedah dalam 41% kata dia akan pilih parti, tapi 35% dia kata dia pilih isu dan manifesto kan. So agak tinggi. So maksudnya rakyat sekarang ni tunggu apa parti politik nak tawarkan kepada rakyat tu apa kan. Jadi dan kenapa masih menunggu sedangkan sebelum ni manifesto banyak dimungkiri? Tak, saya rasa macam ni. Kita kalau mungkiri, rakyat ada hak untuk persoalkan dan juga memanglah dia bukan legally binding, jadi bawa ke mahkamah pun tak boleh buat apa-apa kan, tapi mereka boleh persoalkan dan kalau tak setuju boleh tukar kepada kerajaan lain. Itulah demokrasi kan, pilihan yang diberikan kan. Tapi realiti yang kita kena lihat bahawa apa yang berlaku sebelum ini ialah contohlah pada PRU lepas kan, kita tahu bahawa setiap parti itu memukakan manifesto masing-masing, tapi masalahnya dibentuk kerajaan gabungan yang super coalition gabungan banyak lagi parti-parti dalam satu gabungan lebih besar dan menyebabkan manifesto bercampur-campur kan. Jadi saya rasa apa saya nampak ialah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan agenda ekonomi madani baru-baru ni kan, itu sebagai landasan sebenarnya dan ada kaitan juga saya rasa dengan PRN ni untuk menjelaskan bahawa ini landasan kerajaan di peringkat persekutuan apa ingin dibantu, sebab isu yang banyak mendasari sekarang ni di ruang awam ni adalah isu ekonomi. Walaupun orang bercakap tentang isu 3R lah sebagainya, agama dan sebagainya kan. Tapi yang sebenarnya rakyat nak tahu apa yang boleh mereka dapat kan di negara ini dalam selepas PRU 15 dan sekarang ni pun walaupun ada PRN tapi rentetan daripada PRU itu juga, dan bagaimana negeri juga boleh membangun ekonominya dan pembangunannya, infrastrukturnya dengan apa yang tawaran yang diberikan oleh parti politik kan. Jadi saya nampak kat sini kerajaan persekutuan daripada dikritik kata tak ada kan, sekarang mereka dah kemukakan ekonomi madani. Sekarang kita tunggu negeri pula. Negeri akan mengemukakan manifesto dan hala tuju dia apa yang nak capai dalam masa tempoh 5 tahun sekiranya beri perintah Cuma saya nampak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Perpaduan sudah ada kemukakan macam di Kedah 2 hari 3 hari lepas kan dah ada cuma tak dijelaskan dengan dalam lagi lah kepada rakyat dan cuma saya tunggu lagi lah Perikatan Nasional apa tawaran yang nak dibawa. Cuma bagi dalam konteks ini realiti yang kita kena faham ialah kelebihan ni terletak banyak sebenarnya kepada
kerajaan persekutuan. Ya, itu kita nak kata kerana kelebihan kerajaan persekutuan dalam posisi sebagai kerajaan yang memerintah mungkin mempunyai kelebihan menawarkan idea dan juga dasar di peringkat persekutuan dan juga di peringkat yang lebih besar. Maka apa ini kita melihat suatu kita kata ruang dan juga kelebihan kepada kerajaan perpaduan pada ketika ini secara ringkas. Kalau macam contoh kalau tawaran yang diberikan oleh kerajaan negeri, misalnya kalau menyelesaikan isu air misalnya kita tahu bahawa ada keterbatasan menyelesaikan isu air di peringkat negeri. Jadi nak tak nak dalam manifesto mungkin akan diletakkan bantuan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan untuk ini Tapi dalam konteks ini untuk bercakap dalam soal itu sebenarnya ada kelebihan kepada parti perpaduan maksudnya PH dengan BN sebab mereka ni berada dengan kerajaan yang sama di peringkat federal Jadi itu yang dikatakan kalau sama kerajaan lagi memudah carakan banyak perkara dari segi ekonomi dan pembangunan jadi dalam konteks ini itu realiti sekiranya keadaan tu selari tapi kalau tak selari banyak bergantung kepada hubungan antara negeri dengan persekutuan tu, adakah dia boleh baik walaupun parti yang berbeza sebagainya jadi itu kalau hubungan tu renggang payah sikitlah. Kita dah lihat sekarang masa sebelum ni kalau Kelantan dan Terengganu nampak boleh berbaik soal nak selesaikan isu rakyat tapi di Kedah agak confrontational Okey, kita simpan dulu isu-isu itu kerana kita dalam tempoh berkempen ini kita risau ada beberapa perkara yang tidak harus disentuh pada malam ini tapi kita nak berjadah seketika dan kita akan kembali selepas ini bersama dengan Tuan Khairul untuk kita bercakap tentang Selangor secara spesifik dan juga secara khusus. Kita bersua kembali selepas ini. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-Tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-Tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak dianggarkan melebihi 10 juta rakyat, iaitu merangkumi golongan yang masih dikategorikan di 40 dan M40 walaupun kita sekarang merangka supaya meminda pendekatan B40 dan 40 ini. Tapi kalau kita golongkan pada kumpulan ini, dana dalam kemudahan ini akan mencecah sekitar RM1 bilion. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Kita perlu mengantarabangsakan syarikat pemula, startup dan PKS tempatan. Kerajaan akan menumpukan usaha ini di antaranya melahirkan lebih banyak syarikat berjaya seperti Aerodyne, Lekopak melalui galakan kepada syarikat pemula dan PKS Bumi Putra menceburi bidang pertumbuhan baru. GLC dan GLIC perlu terus memacu pertumbuhan DDI dan menyokong pembangunan vendor tempatan dalam sektor strategik seperti E&E, ekonomi digital dan aero angkasa. Ini tugas GLC dan GLIC. Kedua, meningkatkan pembiayaan bagi memacu pertumbuhan ekspor termasuk program pembangunan syarikat pertengahan serta geran pembangunan pasaran MDG oleh Matrade dengan peruntukan tambahan RM20 juta.
Saya mengharapkan bila studi dia keluar nanti dia akan ada terjamin lah berkaitan dengan untuk dapatkan kerja, dapatkan bila untuk praktikal nanti saya harapkan anak muda ni dapat pekerjaan dengan lebih terkawal dan seimbang dari praktikal nanti. Mengharapkan hilang untuk intern lah. Saya harap mendapat seimbang lah dengan apa yang dia buat untuk intern tu. Untuk yang kawasan bandar mengharapkan dalam 800 ataupun 900 itulah. Untuk kawasan dalam pedalaman mengharapkan dalam paling minimum 500 ke 600 gitu. Kalau bagi saya lah, kalau cakap lebih daripada perbuatan, saya tak setuju lah. Saya suka cakap sikit tapi terus buat. Jangan terlalu fake hope lah. Kerajaan jangan bagi fake hope. Sebab kita orang anak muda ni mudah percaya kalau pasal kemudahan semua ni lah. Macam dapat bantuan ke. Naratif khas pada malam ini, itu antara suara masyarakat dan juga dapatan apakah yang diharapkan pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 khusus di Selangor ya. Tuan Khairul Arifin, saya nak kongsikan sedikit di rancangan kita Selangor. Rancangan Selangor pertama mensasarkan 20,000 peluang pekerjaan melalui projek pembangunan berjumlah 200 bilion ringgit. 1.1 bilion ringgit dibelanjakan semasa pandemik COVID-19. 4 juta rakyat Selangor menikmati air percuma sebanyak 20 meter padu setiap tahun. 6 juta rakyat Selangor menikmati skim perlindungan insurans hayat percuma ditanggung sepenuhnya kerajaan negeri. 30,000 keluarga B40 terima 3,600 setiap tahun di Selangor dan malah Selangor menyumbang kepada 25.5% KDNK Malaysia pada tahun 2022. Satu pencapaian yang cemerlang dan Selangor diiktiraf sebagai negeri termaju di Malaysia. Jadi ini membawa kita kepada gambaran dan juga dapatan. Institut Darul Ehsan dalam kajiannya menyatakan PHBN akan mencapai jumlah mungkin peratusan penerimaan sehingga 74% bagi pilihan raya yang mendatang ataupun yang kali ini. Bagaimana kita melihat sebenarnya prestasi-prestasi yang ditunjukkan ini membawa kepada suatu fakta yang konkret dan objektif bahawasanya rakyat Selangor sudah mempunyai pilihan yang jelas. Siapakah yang harus dipilih dan bagaimanakah corak kepimpinan yang harus dipilih? Tuan Khairul. Baik, pertamanya kalau kita menyentuh tentang pilihan raya negeri pada kali ini, dia agak unik kerana kebanyakan parti-parti politik dia mempunyai satu gambaran kepada senario yang bakal berlaku. Kerana mereka telah pun melalui proses pilihan raya di peringkat parlimen. So bila ada parlimen bermaksud mereka ada undi yang di peringkat DUN. Jadi dalam konteks beberapa negeri dia dah tahu dah undi asas berapa yang mereka telah perolehi pada PRU yang lepas. Cuma suasana yang berlaku pada ketika itu adalah suasana tiga penjuru. Tiga penjuru kadang-kadang ada parti dia menerima rahmat limpahan. Ada 4 penjuru. Ada 4 penjuru dan sebagainya ataupun bila parti berpecah sebagainya dia akan ni. Dan kali ini kita nampak dia ke arah kepada tiga penjuru, dua penjuru lah kebanyakannya. Kita tahu bahawa 2 blok, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kemudian kita ada blok Perikatan Nasional. Jadi ini bearing yang berlainan. Itu sebab saya menganggap ini satu bearing yang berlainan, yang satu keunikan yang tersendiri. Dan kita tahu bahawa dalam banyak faktor bahawa dalam PRU 15 yang lepas pecahan tiga penjuru itu blok-blok parti itu berbeza. Dan malah bagi saya untuk samakan dengan PRN yang lepas sebelum PRU 15 juga agak berbeza. Jadi di sini kalau kita lihat dalam konteks negeri Selangor, dia jadi unik sekali kerana dan merentas parti pun kita lihat ini kali pertama kerjasama di antara PH dengan BN. Dan kita tahu pada PRU 14 yang lepas prestasi di peringkat DUN cukup majoriti itu lebih 2/3 dan kursi di peringkat PH itu banyak sekali. So kali ini kena ada tawaran lain dan juga maksudnya dulu itu bercakaran itu kuat di kalangan tu. Pertukaran kerajaan berlaku antara PHBN. Jadi ini cukup unik sekali. Cuma satu perkara yang saya rasa menarik dalam konteks Selangor ialah pengundinya. Pengundinya adalah pengundi yang matang, dinamik sifatnya.
unjuran di antara selatan dan utara itu ada berbeza, tapi mereka ni adalah pengundi yang unik dan dia banyak represent atau mewakili corak pemikiran pengundian di peringkat Malaysia yang lebih luas. Jadi itu sebabnya bila kita bercakap dengan pengundi-pengundi yang dinamik dan unik ini, mereka bukan sahaja melihat perkara faktor parti pasti menjadi perkara utama. Calon, isu juga akan menjadi suatu tamparan dan juga satu isu isu ataupun manifesto apa yang diperjuangkan ini akan dinilai oleh rakyat. Ya, tetapi pengundi Selangor lebih cenderung melihat isu pembangunan, peluang pekerjaan dan juga mungkin isu ekonomi yang dibincangkan berbanding dalam konteks kajian kita dapati bahawa kalau dari segi ranking masih sama seperti mana dalam konteks Malaysia, maknanya faktor ekonomi itu menjadi penting. Okey. Malah di dalam konteks Selangor, sasaran itu bukan semata-mata yang kita sebut macam B40 sebagainya. Sebab di Selangor ini kita ada banyak juga yang T20, M40 itu lebih tinggi ya. Okey. Apa kajian? Jadi ini ada bezanya yang tersendiri. Okey. Apa kajian rakyat di negeri Selangor pada ketika ini berpuas hati dengan corak kepimpinan sebelum pilihan raya ataupun sebelum Dewan Undangan Negeri dibubarkan? Berdasarkan kepada kajian yang kami buat sebelum penamaan calon yang lepas dan maksudnya ketika suasana tenang, mana rakyat berada dalam keadaan neutral, kita dapati bahawa rakyat berpuas hati dari segi pentadbiran dan juga rating kepada MB juga tinggi. Itu pastinya lah sebab mereka adalah telah buat kerajaan dan kalau kita lihat konteks Selangor ni banyaknya dia membuat banyak pakej-pakej inisiatif peduli rakyat yang bersifat yang dibawa lah dalam konteks demikian. Jadi ada aduan pasti ada dari segi isu-isu yang berlaku ada, tetapi saya fikir nampak ianya telah di cover up lah. Jadi saya tak nampak isu besar. Cuma kalau ada isu-isu yang mendatang, contohnya isu pentadbiran, isu ekonomi ini selalu meluas. Tapi isu air sebagai contoh itu banjir. Dari segi survey kami dapati bahawa mereka banyak bersetuju, maknanya berpuas hati dari segi survey lah. Sehingga pada setakat ini. Gelombang hijau yang banyak dimomokkan berkenaan tentang akan ada suatu gerakan gelombang hijau ini juga melihatkan kepada peratusan pengundian di Selangor yang majoritinya juga masih lagi Melayu dan apa yang berlaku di Taman Medan tempoh hari perhimpunan yang dilaksanakan oleh Perikatan Nasional, apa itu menjustifikasi bahawa memang benar adanya gelombang hijau seperti mana yang sibuk diperkatakan oleh masyarakat di luar sana? Saya lihat bahawa gelombang hijau ni dia tidak menyeluruh. Gelombang hijau berlaku pada PRU 15 yang lepas adalah disebabkan undi UMNO tu atau undi BN itu dia tidak intact. Berlaku perpecahan di situ. Tapi kalau kita lihat kawasan seperti mana Kuala Selangor, tempat seperti mana yang KJ bertanding, undi UMNO tu intact. Jadi perpecahan pecahan undi itu tidak berlaku. So PH menang lah dalam konteks itu. So kalau kita lihat kawasan-kawasan, kita pergi balik pemetaan, pecah undi itu berlaku dalam konteks 3 penjuru. Tapi dalam keadaan senario sekarang ini, kalau kita lihat undi Melayu itu, PH mempunyai kekuatan undi Melayu daripada Barisan Nasional. Yang dahulu itu bersama dengan PN. Kemudian ditambah pula dengan kerajaan perpaduan dalam konteks kempen dan sebagainya. Jadi saya tidak nampak bahawa undi Melayu itu hanya solid kepada dua. Dia dah ada unsur undi Melayu yang mungkin akan ada peralihan dalam konteks kerajaan perpaduan itu. Begitu juga dengan gabungan PHBN itu. Jadi yang ini saya fikir antara perkara-perkara yang harus dinilai apabila kita lihat undi Melayu itu lebih fleksibel kalau boleh kita katakan pada ketika ini. Undi Melayu lebih fleksibel. Ya, undi Melayu itu saya nampak dia lebih fleksibel dan dia dan berdasarkan survey kami ada 29% yang di atas pagar. Kebanyakan mereka akan mengundi berdasarkan pola pengundian yang lepas. Tapi 29 atas pagar ni kebanyakannya anak muda yang mereka ni sedang menunggu melihat
bagaimana tawaran dan sebagainya. Okey, Dr. G, 180 kerusi mempertandingkan 1 lawan 1. Ya, mungkin ini antara yang terbanyak dan juga mungkin ini antara yang terbesar dalam pertembungan 1 lawan 1. Kita akan memperjelaskan dan juga melanjutkan persoalan itu seketika nanti dan kita mungkin nak berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Bagi mendukung peluang keusahawanan, program latihan dan pembiayaan akan dipergiatkan, terutama masuk wanita dan belia. Sukacita diumumkan, kerajaan akan menambah lagi peruntukan RM400 juta untuk pinjaman mikro di bawah agensi termasuk SME Corp, Tekun, Mara dan Teraju. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Melaksanakan pembaharuan supaya Malaysia dapat tergolong antara 12 ekonomi terbaik di dunia dari segi daya saing dan ease of doing business. Maka seharusnya diwar-warkan ke seluruh pelosok dunia bahawa Malaysia terbuka dan bersedia menerima kehadiran para pelabur dan peniaga. Bagi pendapat saya rasa kerajaan sekarang ni perlu lebih tulus dan juga memberi kepercayaan kepada kami, terutamanya warga muda yang akan maksudnya akan meneruskan legasi yang seterusnya. So jadi mungkin selain daripada beri peluang, mungkin juga boleh beri tunjuk ajarlah kepada kami yang muda ni untuk terus membantu dalam membangunkan ekonomi negara ke politik negara dan selanjutnya. Baguslah pihak kerajaan memberi peluang dan membuka peluang kepada kami orang muda untuk menceburi minat kami dalam keusahawanan. Bagi saya, apa yang kerajaan boleh buat adalah pertama sekali menaikkan sara hidup lah, dalam sara hidup, sebab dengan keadaan ekonomi sekarang yang tidak berapa cantik, dengan inflasi pun lagi tinggi, dengan keadaan sekarang dia bagi pelajar lagi-lagi yang sedang belajar tak ada source of income lain, dia sangat susah bagi pelajar. Dengan satu lagi adalah disebabkan revolusi industri 4.0, jadi kerajaan kena perkasakan lagi teknologi lah. Perkembangan teknologi sekarang ni seperti 5G dan juga artificial intelligence dan IoT sebagainya lah.
Ya, alang-alang kita masih membawa naratif rakyat untuk kita menyuarakan apa yang diperlukan dan juga dikehendaki, malah apa yang diberikan perhatian oleh pihak kerajaan khususnya berkaitan isu-isu rakyat. Tempoh hari bersama dengan Prof. Dr. Azizuddin, kita ada bercerita tentang sentuhan madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyantuni nelayan, pesawah dan juga golongan-golongan dalam industri pertanian dan juga sektor asas tani. Perkara ini penting kerana di Kedah secara spesifik dan khususnya Kedah sebagai antara negeri pertanian yang mengeluarkan output yang terbanyak dalam negara. Sudah pasti kebergantungan kepada isu-isu subsidi pertanian, isu-isu bantuan tunai dalam aspek pertanian dan juga isu bagaimana kerajaan negeri serius dalam menangani kehendak dan juga keperluan masyarakat yang bergantung dalam sektor pertanian. Jadi apa mungkin pada ketika ini kita melihat hasrat yang diterjemahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seharusnya disambut baik supaya di negeri Kedah akan berjaya mencapai objektifnya dan mempertingkatkan ekonomi bersandarkan kepada sektor pertanian itu. Ya, saya rasa dalam konteks ini memang kita tahu saya rasa kita berbicarakan tentang program yang diadakan kan, Sentuhan Madani yang mana ada pertemuan Perdana Menteri secara langsung dengan pihak nelayan, petani, pesawah, peladang sebagainya kan. Dan mereka ni memang kebergantungan itu kepada khususnya kerajaan persekutuan dan negeri juga agak tinggi kan dalam konteks untuk terutama dalam konteks Kedah sebab Kedah ni dia lapang padi dia pengeluar padi utama di Malaysia 80 saya rasa 80% pengeluaran padi di Malaysia ni datang daripada Kedah cuma isunya sekarang ni apabila ada berlaku kemungkinan sebab kita baru ni kita ada rasa panas kan di Selangor panas, di Kedah panas apabila berlaku dia katakan proses El Nino tu kan di Asia Tenggara ni menyebabkan pengeluaran padi itu mungkin terbatas kan oleh Thailand ataupun juga inilah Vietnam misalnya kan. Dan dalam konteks ini kita tak boleh lagi berharap pada negara luar. Maksudnya dalam konteks keselamatan makanan tu kita kena tumpukan di Malaysia ini. Jadi itu yang ada cadangan untuk menggalakkan perkembangan sektor pertanian lagi, keluarkan padi dalam 5 musim dalam masa 2 tahun untuk dilaksanakan, dan ini memerlukan investment pelaburan yang besar daripada kerajaan persekutuan ke pihak MADA misalnya ataupun di negeri kan. Dan ini sebenarnya akan meningkatkan ekonomi dan menyelesaikan banyak masalah terutama isu makanan yang kita bincangkan di Malaysia ini. Tapi untuk merujuk dalam konteks pilihan raya pula saya rasa itu inisiatif yang kerajaan sekarang cuba bawa lah untuk pihak terutama di Kedah, tapi bukan saja Kedah, saya rasa negeri lain pun sama kan yang menjurus pada sektor pertanian sekincan kan di Selangor. Saya rasa sudah mencapai tahap 5 musim di Kedah ini mungkin konteksnya sedikit berbeza keperluannya berbeza. Saya rasa isu dia adalah isu infrastruktur kan. Kita pun bincang tentang itu dulu kan. Maksudnya untuk sawah padi itu diperlukan pengairan yang sempurna kan. Kita ada masalah pengairan kan. Dan bila pengairan itu sempurna kan dan ada pelaburan dari segi baja contohnya kan, baja pun diberi subsidi, diteruskan sebagainya. Dan saya rasa pihak MADA misalnya boleh mengawal lah pengeluaran padi itu supaya ia mencapai target yang dikehendaki sebab sekarang ni masih lagi agak rendah tu kan, tak sampai ada kawasan yang macam yang kita perlukan keluarkan macam sekincan 11 metrik tan untuk sekali keluar saya rasa sekali pengeluaran tapi Kedah belum sampai lagi tempoh itu jumlah itu kan. Jadi saya rasa dalam konteks ini memang isu ini menyebabkan bila tidak ada bantuan yang jelas yang lebih daripada kerajaan persekutuan kepada contohnya kepada pihak pesawah ini, jadi mereka suka untuk mengeluarkan hasil seperti yang nak dicapai oleh pihak kerajaan lah. Jadi dalam masa sama juga sebenarnya hubungan antara kerajaan persekutuan dengan negeri itu perlu baik sebenarnya sebab ia boleh merealisasikan banyak aktiviti supaya meningkatkan tahap ekonomi. Selain kalau kita nak bercakap tentang industri hiliran misalnya kan, yang pesawah-pesawah ni juga ataupun peladang ni boleh buat sementara nak mengerjakan sawah tu, dia boleh buat kerja-kerja agro pelancongan ke sebagainya. Itu saya rasa mungkin boleh dibincangkan. Tapi tindakan seorang ahli politik mengeruhkan hubungan negeri dan persekutuan ini apa satu tindakan yang dilihat akan membawa kepada suatu permasalahan ataupun mungkin satu perspektif yang baru dalam melihat kemajuan di negeri Kedah? Ya, saya rasa perkara ini telah berlaku kan dan menjadi kontroversi dan melibatkan beberapa isu-isu yang melibatkan isu mahkamah dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya rakyat Kedah sebenarnya berfikir kan. Macam saya sebutkan tadi, banyak lagi yang masih lagi melihat bahawa
yalah itu isu satu perkara kan. Dan kalau bincangkan isu-isu lain misalnya isu 3R pun agak meluas itu pada PRU yang lepas kan. Jadi dan sekarang ini ditangani mungkin agak kurang kan. Tapi apa yang rakyat nak, terutama orang biasa kan, golongan peniaga misalnya kan, yang grup B40 misalnya itu ataupun M40, mereka nak lihat apa yang mereka boleh dapat untuk menambah baikkan kehidupan mereka kan. Jadi dalam ini yang pentingnya dasar kan. Sebab banyak perbincangan sekarang ni di bukan saja di Kedah, di negeri lain pun, di ruang awam ni, di media sosial misalnya, banyak membincangkan isu-isu yang saya rasa isu remeh tidak isu mengkhusus tentang dasar kan. Jadi itu saya kata macam manifesto itu penting. Dan rakyat isu remeh itu yang dijadikan popular, Doktor. Sebab dia remeh, dia sensasi kan. Jadi dia isu dalam kelambu orang kata. Orang suka benda yang popular, populis kan. Dan itu selling point dalam media sosial. Cuma saya nak sentuh sikit yang Prof sebut tadi. Dari segi kehendak pengundi. Kita dengar tadi video reaksi generasi muda. Contohnya isu peluang pekerjaan, isu ekonomi. Kami selalu buat survey, dia itu antara yang tinggi. Tapi kita buat deep analysis. Okey. Biasa deep analysis ni biasa dalam dunia akademik kita nampak bila kita buat RTD lah ataupun kita buat temuduga. So bila kita tanya dengan generasi muda ni kan tentang peluang pekerjaan, bukan soal bantuan. Saya tak nampak soal bantuan. Contoh mereka ada banyak startup, dia nakkan ruang. Akses kepada dia nakkan ruang. Sebagai contohnya, kalau contoh macam training pun, dia tak nak training, dia terpaksa tutup perniagaan, dia nak pergi training. Itu membazir. Apa yang dia nak coaching. Dia nak coaching. Maksudnya, mereka yang telah berjaya, mari bantu saya. Kemudian dari segi bantuan, dia tak nak bantuan, dia nak modal. So bagaimana, sebab yang banyak sekarang ni adalah kita tawarkan kepada generasi muda ke startup baru ke sebagainya ni bantuan. Bila bantuan dia kena meminjam. Jadi yang tak sekarang ni lah modal. So bila modal, kita perlukan ada apa panggil matching di antara player industri yang dah besar. Malah sistem bank pun untuk mengambil mereka ini sebagai perniagaan-perniagaan angkat yang kita boost up ke mereka. Jadi ini yang banyak dilaksanakan sebenarnya. Ini yang mereka hendak sebenarnya. Jadi saya fikir perkara itu telah ada, tapi dia tidak menyeluruh kepada pelbagai sektor. Mungkin dari segi menyantuni ataupun mewar-warkan lagi bantuan itu kerana masih ramai yang tidak mengetahui dan tidak cakna berkenaan tentang bantuan yang disediakan ada, tetapi kecaknaan kepada bantuan itu. Sebenarnya Dr. G, kempen ini ialah satu peluang untuk parti-parti yang bertanding untuk mencanangkan itulah. Mempromosikan. Ini peluang. Tapi parti tidak melihat itu sebagai popular. Tapi akhirnya macam mana tadi Dr. Prof kata tadi, isunya ialah apa ada atas meja hari ini dekat kami. Jadi bagi saya kalau melihat, saya punya pemerhatian menunjukkan isunya ialah apakah parti-parti yang bertanding boleh menawarkan saya sesuatu untuk meningkatkan kualiti hidup saya. Apa itu kualiti? Dari pergi ada makro, mikro, kualiti hidup. Inilah dia. Pendapatan, rumah, kereta, semua itu makanan di atas meja. Actually, kalau masalah itulah kita melihat parti-parti ini, kalau kita sekarang dah masa ruang, dah kempen dah bermula kan. Inilah platform yang paling sesuai bawa kepada kita gagal dalam bawa mesej itu saja. Kita dalam saya nampak dalam pilihan umum yang lepas pun kita melihat semua orang gunakan, semua calon gunakan TikTok. Tapi isunya bukan TikTok, isunya bukan alat tapi mesej. Cuma doktor berlaku adil dalam isu ini. Kita mengkehendakkan supaya perbahasan berkenaan isu dasar ekonomi itu dibawa dan juga disuarakan oleh rakyat memang benar, tetapi tindakan calon-calon malah ahli politik sendiri yang lebih cenderung membawa kepada isu-isu menelanjangkan pihak lawan ataupun mencerca pihak lawan ataupun membawa kisah-kisah silam pihak lawan banyak dilaksanakan itu dalam cerayawara kempen. Itu yang kita nak kempen yang berhemah. Kita hendak berhemah. Tapi apa mereka akan lakukan? Tapi kita dah patut dah sampai 60 tahun kita merdeka. Dan 15 pilihan raya, tak lama lagi 16 ke. Saya kata sebut tadi awal ni kematangan. Bukan saja rakyat, tetapi ahli-ahli politik yang calon yang aktor-aktor politik walaupun tak bertanding bila berkempen, ini masa untuk bertindak secara berhemah. Kita ni dah masyarakat negara demokrasi. Besok satu lagi kita kata dalam politik ni dalam Malaysia kita nampak tak ada musuh, tak ada kawan yang kekal.
Dulu musuh, hari ini jadi kawan. Hari ini kawan, besok jadi musuh. Kita dah nampak gitaran. Dan sejarah menunjukkan di depan kita hari ini. So kalau dalam keadaan itu, bagaimana kita nak menjadi lahirkan pemimpin, wakil rakyat, pemimpin, ahli politik, wakil rakyat yang berhemah. Kalau mereka kena berhemah, kalau tidak, itu sebab kata ada timbalan speaker kata, sarkas okey ke? Parlimen. Apa maksud? Baru ni bermaksud rakyat melihat dengan dekat. Ya, sayangnya ada yang menyamakan dengan satu jenis binatang. Ya, itu sayang kerana kredibiliti seorang ahli Sebab politik. tu hari ini saya baca berita sebelum datang YB Komunikasi kata kita kena debat. Okey. Debat, uruskan ahli-ahli politik, calon bertanding kena, sebab itu bermaksud kita menjadi komuniti yang matang, komuniti yang berhemah, konservatif. Kita kena jadi contoh. Ini masa. Pilihan raya lah masanya. Okey. Inilah masanya kita menjadi lebih bijak dan juga matang. Bukan saja dalam memilih tetapi menawarkan calon-calon yang Kita tak perlu ada undang-undang banyak pun. Kita ada kod etika berkempen. Kita ada undang-undang. Cukup. Tapi bagaimana kita nak apply, nak laksanakan, terjemahkan dalam setiap tindakan kita. Hari ini tindakan kita lah kempen. Kita perlu lebih ramai calon baru dan muda? Bukannya baru. Yang lama pun tak apa, tapi kena berhemah. Everybody kena berhemah. Okey. Sebab di sekolah, minta master. Sebab di sekolah kita mengajar untuk berhemah. Agama berkata kita kena berhemah. Mengapa bila jadi ahli politik, kita tengah langgang, kata telanjang ke, ditelanjangkan. Dia menarik dia. Saya setuju dengan doktor tadi. Dia menarik dia. Kalau ahli politik berucap di ceramah umum dengan kita bawa mereka di meja sebegini untuk berhujah, berbeza. Jadi itu yang dalam demokrasi diwujudkan ruang. Kalau di tempat-tempat negara-negara maju pun dia tak ada dah rapat-rapat umum yang bersifat metafor bercakap gitu tetapi dia beri ruang bercakap dalam forum yang sebegini, mereka pasti akan mengubah cara dan lingkup mereka. Bila dapat mikrofon semua berubah. Kita sendiri kita tak bagi mikrofon. Orang kata in character. Tapi kita kena apa tu dipanggil kena ada self diri, kindri apa dipanggil berhati-hati. Okey. Berjaga-jaga apa kita nak bercakap. Kita jangan bila kita jumpa ramai crowd kita terpengaruh dengan itu dan kita terlepas bercakap. Okey. Seperkara semangat lagi, tu doktor. Seperkara lagi yang mungkin kita tidak sentuh secara spesifik, isu poster boy. Siapa yang akan diletakkan kerana penting juga dalam suatu jentera kempen pilihan raya, siapa yang akan menjadi menteri besar itu penting dalam pemilihan dan juga kecenderungan pengundian. Di Negeri Sembilan sudah diumumkan Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai poster boy bagi PH. Mungkin di Penang masih lagi mengekalkan YB Chow Kon Yeow dan juga cuma isunya di Kedah dan juga di Selangor. Walaupun di Kedah PAS Pusat membenarkan Datuk Muhammad Sanusi untuk terus menjadi calon, tetapi tidak bermakna beliau akan dikekalkan sebagai calon MB, dan juga di Selangor belum lagi ada kata putus atau ura-ura. Jadi apa mungkin ini permainan di saat-saat akhir yang akan menjadikan suatu kecenderungan pengundian itu akan berubah nanti? Ya, saya rasa mungkin ada banyak faktor sebenarnya kan. Walaupun poster boy konsepnya mungkin baik untuk memberi keyakinan kepada umum untuk menyokong parti itu ataupun calon tersebut ke, dengan sebab kita dah tahu inilah bakal menteri besar kan. Tapi kita realiti konteks Malaysia ni agak unik yang mana kita pernah berlaku apa dia berlaku di Johor lah. Kan poster boy tak jadi menteri besar kan, pernah berlaku kan. Kerana waktu untuk memilih siapa yang menjadi menteri besar ke ataupun ketua menteri sekalipun sebenarnya terletak pada sultan kan, dan agong lah kan dalam konteks kalau Pulau Pinang kan. So dalam konteks ini saya rasa memang dilema di kalangan ahli politik sebenarnya, parti politik kan, sama ada baik untuk letak satu nama terus kan, sebab takut realitinya bila walaupun parti itu menang nak bawa kepada sultan minta 3 nama contohnya, 2 nama kan. Ini dilema yang memang saya nampak benda yang serius lah di kalangan parti politik, bukan saja kerajaan atau pembangkang sama ya. Di Selangor apabila Datuk Seri Anwar bertindak mengekalkan Datuk Seri Amiruddin sebagai calon menteri besar, apa ini suatu keperluan dan kehendak yang tepat untuk pengundi pada ketika ini? Kami pernah buat jalankan survey sejauh mana kekuatan menamakan Perdana Menteri atau Menteri Besar ni memberi efek kepada kesan kepada pilihan raya. Jawapan pengundi tinggi. Pengundi memang nakkan direction. Itu sebabnya kalau saya lihat di Kedah, pernah berlaku di Kedah apabila
nak diambil alih pertama kali lepas tu dilamakan arwah Datuk Azizan sebagai Menteri Besar. Bila nak ambil alih dahulu BN juga namakan Mukhris sebagai ini. Tadi kesan itu memang ada. Calon Menteri Besar tu perlu sebab dia bagi direction kepada rakyat siapa yang akan mengemudi nakhoda bahtera negeri ini. Yang pasal poster boy, pada pandangan saya melihat bahawa poster boy itu ada dua situasi yang akan membawa keuntungan kepada mana-mana parti. Satu, muka baru, macam zaman Palah 2004. Poster boy. Dia nampak. Kedua, poster boy boleh kekal yang lama sebagai poster boy, tetapi bila tak ada kontroversi, dia akan ada direction, akan diterima oleh rakyat. Dua senario saya melihat. Ya, tapi sekurang-kurangnya ada konsistensi untuk konsistensi itu ada. Sebab tu dia akan melihat bila kekal yang itu tanpa kalau tak ada isu, penerimaan oleh rakyat akan lebih mudah dan lebih terbuka. Okey, baik, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini bersama Dr. G, Prof. Azizudin dan juga Tuan Khairul. Semuanya seketika nanti. Dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini. Kalau mampu saudara bangkit, percayalah, peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di rantau ini. Malaysia menduduki tangga ke-20 dunia berdasarkan laporan ekosistem syarikat pemula global 2023. Dengan nilai ekosistem syarikat pemula Malaysia mencecah $46 bilion Amerika bagi tempoh separuh pertama 2020 hingga 2022. Melangkah ke depan, kerajaan akan pertama, bersama dengan JLIC akan melabur RM1 bilion dana tambahan secara padanan dengan dana swasta bagi menyokong syarikat pemula tempatan dan menorong teknopredia. Ini termasuk memastikan penyediaan dana bagi setiap fasa syarikat berpertumbuhan tinggi. Kedua, memperluas pelaksanaan program seperti Corporate Hackathon dan Microthon di bawah pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia Super 2021-2030 bagi mendekatkan rakyat dan syarikat pemula untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dan ketiga, memperuntukkan tambahan RM100 juta bagi mempergiatkan ekosistem R&D dan CNI. Penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi dengan tumpuan kepada keperluan industri, tenaga boleh baru, keterjaminan makanan serta aktiviti pertumbuhan baru. Ini juga sebahagian daripada usaha untuk mencapai gross domestic expenditure on R&D ke sebanyak 3.5% kepada KDNK menjelang tahun 2030 dan meningkatkan kedudukan kepada 20 teratas dalam Global Innovation Index menjelang 2025. Ya, terus saja kepada kesimpulan naratif khas pada malam ini, menagih mandat rakyat. Tuan Khairul, mengurus persepsi dan juga realiti, apa ini tugas yang boleh dilakukan dalam waktu yang singkat ini oleh parti-parti yang bertanding? Saya rasa ini satu cabaran besar sebab apa yang berlaku ialah selepas ni kita ada 14 hari. Ya. Biasanya parti-parti telah pun consolidate lah selesai isu-isu calon dan sebagainya sebab dah bermula seminggu awal. Ya. Jadi seminggu awal sebenarnya cleaning atau membersihkan isu-isu dalaman. Sekarang ini mereka sedang bergerak untuk kempen. Dan kita akan lihat pada kempen yang minggu kedua biasanya lebih panas dan sebagainya.
Jadi peluang yang ada 14 hari ini mereka nak mengurus isu-isu semasa yang berkaitan dengan kehendak rakyat, menonjolkan siapakah karakter mereka sebagai calon, dokongan parti yang mendukung mereka, dan di situ sebenarnya saya setuju tadi apakah persepsi. Jadi rakyat akan membuat persepsi dan realiti itu bagaimana. Bolehkah janji yang nak dilaksanakan, kemudian adakah dan dalam konteks pertandingan dua penjuru, cabaran itu adalah mengekalkan undi asas setiap parti politik. Saya nampak itu antara cabaran utama dalam hal ini. Okey. Sebab itu ahli politik dia terikat dengan penjara janji, manifesto yang telah pun dilafazkan. Prof Azizuddin, Kedah mungkin lebih dinamika kerana kalau kita bandingkan dengan negeri lain, sudah ada mungkin kita melihat konsistensi dan juga bibit-bibit kemenangan bersandarkan kepada prestasi lalu. Cuma di Kedah, apa optimis akan ada berlaku perubahan dari segi aspek kepimpinan dan juga kecenderungan pengundian di negeri Kedah nanti. Ya, seperti yang kita bincang tadi kan, banyak dinamik politik pun dah banyak berubah kan. Dan kalau dibicarakan tentang isu tadi macam UMNO kan, undi Melayu sebagainya, UMNO pun sekarang ni dah selesai dah pemilihannya dan ada bibit-bibit ke arah untuk penyatuan itu ada. Walaupun perpecahan sedikit itu ada juga, masih ada berlaku kan. Tapi dalam konteks keseluruhannya banyak memainkan faktor utama rakyat untuk berfikir sekarang ni tawaran lah bagi saya, yang itu bagi penting. Dan dalam konteks dinamik yang saya sebutkan tadi ialah kerajaan persekutuan itu kerajaan perpaduan PH itu kan. Jadi PH dan Barisan Nasional lah. So dalam konteks ini saya rasa kalau rakyat dia akan bergantung pada tempoh berkempen dan isu calon walaupun selesai dekat parti tapi mungkin di khalayak umum tu masih mereka nak tengok tu calon tu. Terutama kalau macam Kedah tu, pasal pinggir dan luar bandar tu, mereka aktiviti rumah ke rumah tu masih efektif. Walaupun media sosial tu menjadi medium yang paling utama sekarang ni di kalangan orang muda, tapi kalau di kampung tu mereka nak jumpa calon. Jadi calon tu kena jumpa. Kalau 30,000 tu pengundi tu kat kawasan tu, 30,000 dia kena jumpa tu kan. Okey, dalam cara yang lebih dalam cara yang masih tradisional dan juga perlu turun padang, Dr. G, ini penghormatan untuk anda juga kesempatan ini, apa mungkin demokrasi yang kita pelihara dan juga kita pimpin selama ini akan dapat dipertingkatkan dan kita junjung sebaik-baiknya. Bagi saya melihat setiap pilihan raya memberi kita satu pengajaran baru. Setiap pilihan raya memberi satu pengajaran, membawa kita satu tahap yang ke depan. Apa yang saya melihat bahawa apa yang kita saksikan dalam PRU bulan November lepas, Parlimen dan 3 negeri, kita ada 10 keunikan dan perbezaan. Saya rasa kali ini, walaupun 6 negeri saja, 6 negeri itu memperlihatkan pilihan raya bukan saja negeri, tapi nasional. So dia akan memberi pengajaran, pendidikan untuk membawa kita ke hadapan. Setiap pilihan raya itu ada dia punya keunikan. Kita jangan kecewa. Rakyat jangan kecewa dengan apa yang berlaku yang lepas-lepas. Bawa gunakan ni pilihan raya ini ke depan. Ya, PRU DUN ini boleh menjadi report card kepada kerajaan perpaduan? Boleh. Boleh. Sepatutnya. Dia akan melihat report card, bukan saja itu, membawa macam dari doktor kata tadi mengenai isu-isu. Apa harapan rakyat anda ke depan? Semua bermaksud ke depan ya. So saya melihat ni PRN walaupun 6 negeri 9 juta orang pengundi, tetapi satu yang sangat signifikan. Membawa Malaysia ke hadapan melalui mandat rakyat dan juga menjunjung demokrasi. Terima kasih Dr. G, terima kasih Dr. Azizuddin, terima kasih Tuan Kadir bersama kami. Terima kasih kepada anda bersama kami dalam Analisis Khas pada malam ini. InsyaAllah kita bersua kembali.